Okay, so kita pergi kepada organic compounds that contain nitrogen. N lah. Ada dua lah kat sini. Satu amine, satu lagi amide. Okay, so before this is contain oxygen. Ada banyak. Untuk nitrogen ni dua je. Amine dan juga amide. Okay, so amine ni dia R and H dua. Ada tiga classification of amine. Okay, ada N dia attach pada satu R saja ataupun dua R, R prime dan tiga R group. Okay. Yang penting dia ada R. Kalau N ni dia gabung dengan H, dia dah tak jadi organic compound. Dia jadi inorganic compound. Tu NH tu dia ammonia, gas ammonia NH tu. So bila ada R group sini, R ni carbon dengan H, so dia jadi organic compound. Okay, so for the amide group ni, dia ada NH tapi dia punya R group tu dia ada carbonyl group. Dia dua lah, so dia ada carbonyl dan juga amine group. Ini adalah amide group lah, nama dia amide group. Tapi kalau kita nak nak separatekan dia, kita panggil dia carbonyl group dan amine group. Tapi kalau the whole ni nama dia amide group. Sama macam carboxyl group tadi. Kalau carboxyl group tu dia gabungan carbonyl dan hydroxyl. So nama dia carboxyl. So ni amide lah, ni amide. Tapi kalau kita nak separatekan dia, carbonyl dan juga amine group. Okay. So sama juga dari tiga classification bergantung kepada R group yang attach pada N tu. So dia ada NH2 and R prime dan dia R double prime lah. Okay, yang prime tu nak menunjukkan yang dalam bentuk R ni boleh jadi different ataupun boleh jadi sama. Kalau kita letak semua R yang sama, so dia tak betul lah dia punya formula molekul dia. Okay, so kita boleh classifykan, ni yang saya cakap tadi tu. Kalau N tu dia attach pada semua H, nama dia ammonia. Ammonia considered sebagai inorganic. Okay. Lepas tu dia boleh bahagian kepada primary amine, secondary amine, jadi dua R, dan tertiary amine. Semua ni adalah attach pada R group, tiga R group. Okay, macam mana nak naming amine? Based on the IUPAC system, kita tengok kepada primary amine dulu. Primary amine tu, N tu dia attach pada satu R saja dan dua H. Okay. So first is find the longest carbon chain bonded to the amine nitrogen. Tukar yang alkene E tu kepada amine. Lepas tu follow lah dia punya usual rules of naming the number of chain and also name of the substituent. Kita tengok contoh ni. So ini primary amine lah. Primary amine N tu attach pada dua hidrogen. So yang kat belakang ni adalah dia punya carbon. Okay. Ini dia punya carbon. So the number of carbon is 5. Korang jangan includekan N ni sebagai dia punya number. Salah tu. Okay. So dia punya carbon tu start dekat sini. Jadi dia punya number tu kita numberingkan dia. Ada 5 number of carbon, nama dia pentamine. Kita tukarkan E ni kat belakang kepada amine, pentamine. Okay, so macam mana dengan yang ni? Okay, so kita numberingkan dia 1, 2, 3. Pada carbon number 3 tu, base name dia pentamine dulu. Pada position number 3 tu ada methyl group. So kita tukar, kita namakan dia sebagai 3-methyl pentamine. Okay. Okay, kalau secondary dan juga tertiary amine, kita dia bergantung kalau dia sama, dua R group ni sama, so kita letakkan nama di dan juga tri lah. Di untuk secondary dia sama ataupun tri. So nama dia dipropyl amine ataupun triethyl amine. Jadi
primary, apa nama tu, propyl tu referring kepada substituent. Okay, macam ni ethyl. Tapi ada 3 lah. 3 ethyl group attach pada satu N. So macam mana kalau apa nama tu, dia punya alkyl group tu berbeza. So kita namakan dia sebagai N substituted primary amines. Ni cara dia lah. Okay. So let's say for example dekat structure ni ada satu H, satu metal group, dan satu lagi ni, ni macam propane. Okay, propyl group. So saya nak namakan dia. So kita jadikan yang ni sebab dia N ni attach pada the alkyl chain yang panjang. Okay, let's compare to this one. So kita namakan dia sebagai base name. Kita nomborkan dia. Okay, 1, 2, 3. So the base name ni benda-benda tu propanamin. Propanamin sebab dia punya number, dia punya the number of carbon 3. Propane, so tukar kepada propanamin. 2 ni referring kepada N. Okay, N yang attach pada carbon number 2. Lepas tu kita tengok dekat apa nama tu, R group yang attach pada N ni, tengok apa substituent dia. So sekarang ni substituent dia metal group lah. Okay, so kita letakkan N dash metal to propanamin. N metal maksud dia metal ni attach pada N. Metal ni referring kepada alkyl group yang attach pada N. 2 ni referring kepada N yang attach pada dia punya the number of carbon tu yang berdua, position yang berdua. Propane sebab the number of carbon tu 3, propanamin. Amine sebab amine lah. So nama dia dah kali N-metal to propanamin. Okay. Okay, cuba korang buat sikit. Cuba korang buat yang 18.5 A, B, C, D tu. Write the IUPAC name and common name for each of the following. Kalau tak dapat common name, IUPAC name pun jadilah. Okay, 18.5 A, apa dia? Yang tu primary amine lah. Ada 2, SH2 dengan SH3, so ethanamin. Okay. Yang B tu, itu secondary amine. Dia ada satu yang panjang, dash panjang, ada N. Lepas tu dia ada 1, 2, 3. Okay. 3 propane lah. Propanamin. Dan dia ada metal group attach pada N. So it's N metal propanamin. Okay. Tak perlu letak numbering pun tak apa. N metal 1 propanamin pun betul juga. Okay. C ni apa dia? Dia ada apa nama tu? Dia ada 3 R group. Dia ada ethyl dengan metal. C ni apa dia? C. Cuba kita tengok. C tu apa nama dia? Yang C tu apa nama dia? N metal diethanamin. Yang salah aja kalau misal yang ni tertiary amine. So kalau tertiary amine ni dia akan ada 2 NN. Siapa dapat jawab ni? C ni. Dia ada satu N attach pada carbon yang panjang.
Itu satu. Dua lagi alkyl group tu attach pada N. So kita akan letak N, N dash per dia. Lepas tu the base name tu is per dia. Base name tu ada amine belakang. Aisyah Nohana pun kalau salah konsep tu. NN diethyl methylamine. Sebab kalau boleh dalam IUPAC system ni kita kena cari yang panjang. Methylamine tak banyak. Okay. Saya letak jawapan dia dekat chat box. Cuba korang tengok chat box tu. N-ethyl, N-methyl, ethanamine. Okay. Ni yang kena buat praktis ni. Bila buat praktis tu, kena korang refer. Betul ke salah jawapan dia tu. Okay. So, kita pergi pada physical properties of amine. Amine ni, kita boleh bahagikan kepada 3. Satu primary amine, secondary amine dan tertiary amine. Kalau korang tengok, primary amine ni dia ada 2 NH. 2 NH lah. Kalau secondary amine dia ada 1 NH saja. Dan kalau tertiary amine dia tak ada NH. Dia ada N dengan R saja. Okay. So, physical properties untuk 3 classification of amines ni sangat-sangat berbeza. Okay. Sebab dia ada NH tu lah. Okay, first kali kalau nak tengok dia punya physical properties tu, kita tengok N ni dulu. N ni electronegative atom. So, dia polar. First kali dia polar. So, semua amine, primary, secondary dan juga tertiary semua polar. So, in term of hydrogen bonding macam mana? Korang tengok dekat sini ya. Ini hydrogen bonding between molecules of same compound. Okay, kita tengok punya structure dia tu. So, primary amine ni dia ada 2 NH. So, H yang ni, 2 NH ya, tengok yang ni ya, tengok yang kat tengah ni. N ni, dia boleh hydrogen bonding dengan H yang ni. Okay, H yang attach pada N, dia akan hydrogen bonding dengan N yang lainnya, yang lain. H satu lagi yang kat bawah ni, dia akan hydrogen bonding dengan N yang lain. Jadi satu molekul ni, dia ada 3. 1, 2, 3. 3 hydrogen bonding can occur for primary amine. Jadi kalau ikut dia punya intermolecular forces tu is very high lah. Okay, kalau daripada segi bonding with water, okay, kalau bonding with water, NH, H yang attach pada N akan ada hydrogen bonding with O dengan water, H dengan O dan N dengan H. H datang daripada H2O. So up to 3 hydrogen bonding can occur for primary amine. Okay, kalau secondary amine, bila H2 digantikan dengan R prime, so dia dah tak ada hydrogen bonding dah dengan the same compound. Jadi tinggal 2 saja. Satu NH dekat sini, satu NH dekat sini lah. Okay, up to 2 hydrogen bonding can occur for silap, ini secondary amine korang tolong membaiki ya. Up to 2 hydrogen bonding can occur for secondary amine. Secondary amine lah. Kalau ni tertiary amine, kan? Ini secondary amine. Okay, secondary amine.
hydrogen bonding with water molecule. Okay, so kalau secondary amine ni yang bila ada attach pada R prime ni dah tak boleh dah. Okay, tapi yang sini dia boleh. N dengan hydrogen, H dengan oxygen kat sini. So up to 2 hydrogen bonds can occur for secondary amine. Salah ni, bukan primary amine. Ini secondary amine. Okay, so tertiary amine, kalau tertiary amine lagilah dia tak ada NH. So bila tak ada NH, dia tak ada hydrogen bonding dengan same compound. No hydrogen bonding can occur for ni silap ini tertiary amine. Nanti kalau baiki lah tertiary amine so tak ada hydrogen bonding with the same molecule. Untuk dengan water molecule ada satu je, N dengan H. Okay, so korang boleh susun lah. Kalau hydrogen bonding between molecules of same compound, korang boleh susun primary nombor 1, secondary nombor 2, tertiary nombor 3. So dari segi boiling points, primary amine the highest lah, and followed by secondary, and then lastly is tertiary. Sama juga hydrogen bonding with water molecule. Primary ni ni nombor 1, tapi sebenarnya dia ada 3. The number. Ini pun salah juga ni. Korang tolong baiki ni nanti. Dia primary ni, dia boleh ada up to primary amine, dia boleh ada up to 3 hydrogen bonding. Ni korang susun balik lah. Yang boiling point solubility water betul. Tapi hydrogen bonding with water ni dia primary tu 3, 2, 1. Yang ni 3, 2, 1. Jadi dia punya boiling points tu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, korang faham tak? Faham tak dia punya tu dia? Saya salah buat tadi. Boleh lah, faham lah? Okay, so jangan ambil benda ni betul-betul. Tapi kalau korang faham konsep yang ada dekat sini ni, kalau korang lukis, so sebenarnya korang boleh susun dia punya physical properties dia tu. Okay, kalau nak compare dengan other organic compound, contohnya macam alkohol. Alkohol ni, O dia tu dia ada 2 lone pair yang ataupun 2 unshared electron kat sini ni. Jadi dia boleh participate in 2 hydrogen bonding sebenarnya. Kalau nak compare dengan nitrogen ni, dia ada 1 lone pair je, 1 unshared electron. 2 unshared electron macam tu je. Jadi kalau ikutkan amines ni, they have a lower melting and also boiling points than alcohol. Okay, because O tu is more powerful than M. Okay, so the general rule, ini kalau kita talking about organic compound yang ada comparable size. Okay, size tu lebih kurang sama. Kalau ada the number of carbon tu 4, semua 4 lah. Alkohol pun ada 4 carbon, amine pun ada 4 carbon, emat pun ada 4 carbon. So kalau kita nak buat comparison dengan compound yang ada comparable size ni, dia punya stronger the intermolecular forces, the higher the boiling points. Okay, comparable size. So compounds that can hydrogen bond give higher boiling points than compounds that are polar but cannot hydrogen bond. Or polar compounds have higher boiling points than non-polar compounds. Itu general rules. Okay, faham tak? Korang faham tak yang ni? Kalau compound tu comparable size, kalau compound macam amine ni, dia boleh ada hydrogen bonding with the same compound. Jadi dia punya boiling point tu lagi tinggi
compare to the compound yang tak ada hydrogen bonding between betul-betul between the same molecules. Yang tu. Yang dekat sini lah compound dekat hydrogen bond have higher boiling point than compound that are polar pakai hydrogen bond. Okay. Okay, so ini pun nanti korang cuba tengoklah macam mana nak compare between primary, secondary and also tertiary amines. Okay, kita tengok sini sekejap. Identify the compound in each pair that has the higher boiling point. Okay, kalau cuba tengok A, antara dua ni, ini apa nama dia? CH3, CH2 and H ataupun CH3, CH2 OH. Ini ethanamine, yang ni ethanol. Okay, so yang mana yang ada higher boiling point? Ethanamine ke ataupun ethanol? Yang mana satu? Yang dia punya boiling point dia tu lagi tinggi. Ethanamine ke ataupun ethanol? Ya, jawapannya ethanol. O ni, OH ni is actually much stronger lah than NH. Okay, jawab B. B ni ada methanamine ataupun propanamin. So yang ni kita tengok dia sama je, dia dua amine group tapi different dari segi molecular weight. Propanamin tu dia molecular weight tu lagi tinggi daripada methanamine. So which one has a higher boiling point? Dari segi hydrogen bonding with the same compound tu dua-dua ada. Okay, dua-dua ada tapi dia punya molecular weight tu different. So yang mana satu? Yang that has the higher boiling point. Syairah jawab methanamine. Lisa jawab ethanamine. Ethanamine tak ada dalam kat sini. Ethanamine tak ada, dia ada methanamine dan juga propanamin. Dia ada ethanamine dekat sini dan juga propanamin. So mana satu yang has higher boiling point? Okay. So kalau ikutkan jawapan dia, propanamin lah. Propanamin has a higher boiling point sebab dia punya molecular weight tu lagi tinggi berbanding dengan methanamine. Okay. Sebab dua-dua ni ada hydrogen bonding with the same compound. Jadi tak ada isu lah dari segi hydrogen bonding, tapi in term of molecular weight tu. Okay. Okay, kita take 5 minute rest. Nanti kita sambung untuk amat lah. Okay. Okay, saya terus sambung lah. Sikit je lagi. Okay, sikit je lagi untuk amine ni. Okay, so reaction of amine with acid. So amine ni dia akan react dengan acid, for example like HCl untuk membentuk water soluble salt. Okay.
Kalau carboxylate anion tadi, dia akan jadi negative charge, kan? Sebab dia kurang elektron. So, kalau kat sini pula, dia, pada asalnya korang kena ingat, N ni, dia boleh gabung 3 saja. Tapi bila ada pertambahan satu bonding, dia akan jadi plus. Akan jadi cation dekat sini. So dia akan kita panggil dia ammonium cation lah. Okay. So cation ni dia perlu ada negative charge untuk neutralkan dia. So itu yang ini water soluble salt lah. Okay. So kalau kat sini dia akan membentuk ammonium cation. Quaternary ammonium cation. So amine ni dia boleh bertindak sebagai proton acceptor. Okay. Kita tengok dari segi ammonia ni lah. Ammonia ni ditambahkan dengan air dia akan jadi ammonium ion. Tapi yang kat atas ni bukan organic compound lah. Yang ni inorganic compound. Dia nak tunjukkan yang ammonia ni dia boleh betul tambahkan lagi satu bonding dan dia akan membentuk positively charge. Lepas tu dia mesti kena ada negatively charge untuk nak neutralkan dia. So ammonia akan jadi ammonium ion. So sama juga macam ni primary amine group ni. So amine group ni pun dia akan jadi quaternary ammonium compound. Kat sini dia kena ada charge negatif. Okay. So amine ni akan accept proton sebab dia ada lebihan yang lone pair elektron ni lah. Okay, so amine ni pun kalau tengok apa nama tu dalam biological biomolekul ni, salah satu daripada structure dalam amino acid. Nama pun amino acid, so dia gabungan amine dan juga acid. Jadi amino group. So amino apa nama tu group ni dia responsible for the condensation dia untuk membentuk peptide. Dan last sekali daripada peptide tu dia akan membentuk protein lah. Okay. Jadi dia bergabungan reaction condensation of the amine ni. Okay, so amine ni pun ada dia punya term biogenic amine. Biogenic amine tu maksud dia amine yang diproducekan daripada living things, daripada pokok, daripada haiwan. Contohnya macam histamine. Histamine ni dia ada NH lah, NH, serotonin, okay, dopamine. Ini semua kita tengok dia adalah kind of drug lah, okay, dan diproducekan daripada plant. So dia mesti ada amine group dekat sini dan digabungkan dengan benzene group dan juga functional group yang lain. Okay, so saya tak pergi fokus sangat on heterocyclic amine ni. This is just for your information only. Okay. Okay, untuk heterocyclic amine ni dia ada apa nama tu, N that attached to the 5' ring. Okay, dia carbon tu 1, 2, 3, 4 je. Tapi dia membentuk ring, dia membentuk 5' ring dengan NH. Okay, so ini nama dia pyrrolidine. Kalau yang ni pula dia ada serial bond O, nama dia pyrrole. Dan yang ni nama dia imidazole. NH and imidazole. Okay, pyrrolidine tu is the simplest lah. Pyrrole dan juga imidazole. Kalau dia ada substituen dekat sini ni, so dia ada nama dia yang lain lah. Okay, so ni asas dia adalah pyrrolidine, yang ni asas dia pyrrole dan ni asasnya adalah imidazole. Ni untuk dia punya ring dia tu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ataupun untuk ring tu 6, ada piperidine. Piperidine kalau setakat cyclic, tapi pyridine dia akan ada C double bond C, okay, alternate dengan C double bond C yang lain. Pyrimidine ada 2N dan juga purine. Pyrimidine dan purine ni korang akan boleh tengok dalam DNA. Okay, dia base untuk DNA tu lah, okay, dan nucleic acid. Okay, satu lagi alkaloid. Alkaloid ni is very famous lah dalam plants.
Okay. Alkali is alkali-like. So basic characteristic of for amine. Okay, kalau korang tengok dekat sini ada protein, caffeine, quinine, atropine, morphine, painkiller, medicine, semua ni ada alkaloid. Okay, ada alkaloid kat sini. Okay, so I think as usual, let's do a lot of practice for the amine group ni. Okay, and then nanti bila kita masuk dalam kelas nanti kita akan cuba come up dengan different latihan lah. Okay, so far hopefully you already grab the information, basic principle of amine for today. Okay, so next week kita akan masuk kepada amide lah, dan kita akan tengok some of the tutorial. Okay.